Pertama kali dia akan mengikut tradisi di mana anggota komando muda ni yang baru lulus ni depan. Begitu juga dengan askar British, Australia dan Singapura. Tetapi askar Malaysia nampaknya tidak berbuat perkara yang sama. Sebaliknya mereka sedang berseronok bermain takraw, minum kopi panas, goreng cucur dan main salji. Oh hai, halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif ya. Oke, nah akhir-akhir ini Sari lihat itu banyak memberitakan soal PLKN, KN ya. Nah itu untuk orang Malaysia lah ya. Dan satu lagi itu tentang askar-askar muda ya. Saya lihat banyak di TikTok itu mereka sudah lama mungkin latihan gitu, lepas bertemu dengan orang tuanya. Nah itu sangat-sangat mengharukan ya, sekian lama akhirnya bertemu dengan keluarganya. Oke, nanti kita akan lihat ya teman-teman. Dan juga nanti satu lagi video itu sangat menarik ya, askar Malaysia tahan di suhu minus derajat Celcius berapa macam itu. Nanti kita tengok sama-sama ya seberapa kekuatan askar di Raja Malaysia. So tonton video ini sampai akhir. Oke, langsung saja ke video ini. Abang Long terbaik. Ini mesti sangat bangga ya kedua orang tuanya, apalagi seorang ayah. Tadi dikatakannya Abang Long terbaik. Lepas di sini ada tulisan ya, pesan seorang ayah tidak akan dilupakan, berjuang demi Pertiwi Malaysia. Wow, mestilah sangat bangga kita ya jadi orang tua gitu. Apalagi calon-calon askar ini dia akan membela negara, menjaga, melindungi kan. Nah, Beret selama seminggu, dia tak boleh buka beret ni selama seminggu. Dia hanya buka semasa mandi. Untuk pengambilan masih lagi dikekalkan sama, jadi 150 kuota daripada rekrut dan 100 lagi kuota dihaskan untuk anggota-anggota yang berminat, pegawai dan anggota yang berminat daripada unit-unit. Macam yang semua sudah tahu, yang khususnya ada amat mencabar kerana peratus kelulusannya hanya setiap siri hanya mencapai 30 ke 40% saja. Untuk penempatan anggota-anggota yang baru habis kursus, pertama kali dia akan mengikut tradisi di mana anggota komando muda ni yang baru lulus ni dipanggil komando muda. Dia akan memakai beret selama seminggu. Dia tak boleh buka beret ni selama seminggu. Dia hanya buka semasa mandi. Lepas tu dia kena pakai dia di mana pemanasan beret, dipanggil pemanasan beret. Jadi selepas ni anggota akan diberi cuti dan kemudian dia akan lapus semula ke upak
dan seterusnya dia akan diberikan unit di dalam unit komando dia yang telah diputus oleh Jabatan Arah dan akan diadakan ke unit masing-masing. Oke teman-teman, nah itu ya sangat mengharukan juga. Kita sebagai orang tua mesti merasa bangga juga orang tuanya ya. Anak dia menjadi askar Malaysia, pelindung bangsa ya. Kalau kalian ada ke kalian di sini yang askar juga ataupun macam anak, keluarga mesti bangga juga ya. Wah. Oke teman-teman, ternyata Sari menemukan salah satu video lagi yang sangat menakjubkan. Ini daripada askar Malaysia jalani latihan dalam suhu minus ya 30 derajat Celcius. Kalau kita di Malaysia ini 30 derajat ini minusnya tahu, mesti sangat sejuk ya. Kalau Sari ya masuk dalam aircon 18 Celcius saja sudah sejuk, apalagi ini minus ya. Jom kita dengar macam mana perjuangan mereka sampai katanya tak ada sama sekali yang dilarikan ke hospital. Oke, seperti apa? Jom. Kalau tengok askar ini Sari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Hero Malaya. Hari ini saya ingin berkongsi cerita mengenai kisah tentera kita yang menjalani latihan di dalam suhu yang sangat sejuk. Kisah ini diambil daripada satu artikel yang telah dikongsikan oleh pemilik blog kehidupan dan cerita ini diceritakan sendiri oleh pegawai tentera. Beliau seorang pegawai kadet di Maktab Tentera Diraja pada tahun 1995. Pada tahun 1995, beliau memasuki latihan pegawai kadet di Maktab Tentera Diraja. Setelah 6 bulan, satu pemilihan dibuat untuk memilih antara kadet yang terbaik untuk dihantar sambung ke luar negara. Beliau terpilih seorang diri ke Officer Cadet School of New Zealand selama 18 bulan di Camp Wairu, New Zealand. Pada tahun 1996, beliau menjalani latihan perang dalam keadaan amat sejuk kerana ribut salji dan suhu turun sehingga negatif 30 Celsius. Sejuknya teramat sangat sehingga baju seluar dan tali kasut pun beku. Serta ramai jurulatih dan kadet dari New Zealand sendiri kena frostbite dan tidak sedarkan diri disebabkan hypothermia. Latihan mereka terpaksa dibatalkan dan mereka semua diselamatkan segera oleh pihak Camp Wairu berikutan terlalu sejuk. Dalam pada masa yang sama, ada satu latihan tentera 5 negara sedang berjalan iaitu Exercise Human Warrior di Kamp Gunung Rupehu tidak jauh dari kamp mereka. Human itu ialah gabungan Singapura, United Kingdom, Malaysia, Australia dan New Zealand. Tentera kita diwakili oleh satu company iaitu seramai 100 orang dari Batalion ke-4 Regimen Askar Melayu Diraja. 100 orang ya. Ketika suhu jatuh ke negatif 30 Celsius bawah paras beku, mereka di Camp Wairu mula dengar siren ambulan berulang-alik keluar masuk dari hospital ke kamp kawasan latihan. Ambulan itu berulang-alik sampai 2 hari. Jadi semua tertanya-tanya apa sudah terjadi. Rupanya ramai tentera yang dalam latihan itu kena hypothermia dan jatuh sakit. Dilaporkan seramai 15 hingga 20 orang askar New Zealand, 10 hingga 15 orang askar British, 20 hingga 30 orang askar Australia, 50 hingga 60 askar Singapura dimasukkan ke hospital dan semuanya disebabkan terkena serangan hypothermia. Ajaibnya, cuma seorang askar Malaysia dimasukkan ke hospital dan itu pun bukan disebabkan hypothermia. Pelik, tapi itulah hakikatnya. Tidak ada askar kita masuk hospital disebabkan kesejukan tapi sebab tergeliat kaki. Kenapa? Maka kecohlah seluruh kamp Wairu itu. Berikutan masing-masing ingin tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi keesokan harinya, sekolah pegawai kadet buat lawatan ke kawasan latihan Exercise Human Warrior itu. Sampai sahaja di kawasan latihan di kaki gunung itu, keadaan amat sejuk, bersalji tebal, mendung, gelap dan angin kuat. Mereka pergi ke setiap tempat askar-askar itu berkhemah. Berikutan merupakan aktiviti yang dibuat setiap askar dari negara yang terlibat.
Berdasarkan pemerhatian, kebanyakan mereka sedang baring kesejukan dalam sleeping bag. Begitu juga dengan askar British, Australia dan Singapura. Tetapi askar Malaysia nampaknya tidak berbuat perkara yang sama. Sebaliknya mereka sedang berseronok bermain takraw, minum kopi panas, goreng cucur dan main salji. Tidak ada seorang pun dalam kemah. Mungkin sebab sejuk sangat sampai tidak reti nak duduk diam. Beliau amat bangga pada waktu itu melihat tentera kita. Rupanya, yang seorang askar masuk hospital berikutan tergeliat kaki itu sebab terjatuh lubang waktu main takraw. Ini bukan mahu malukan negara-negara lain, tapi nak ceritakan kekuatan jiwa kita sendiri. Pengajaran di sini adalah agar anak-anak bangsa kita tahu bahawa dalam darah daging keturunan kita terdapat sejarah yang mengatakan kita adalah satu bangsa yang tahan lasak, berjiwa kental. Kita tidak lemah dan bodoh, tapi kita yang diperbodohkan beratus tahun dulu oleh penjajah yang asyik kata kita lemah, kita malas, kita bodoh. Bangunlah dan sedarlah. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi. Membanggakan. Good job. Oke teman-teman, nah itu adalah tadi askar Malaysia yang sangat membanggakan ya. Mereka datang ke New Zealand yang dengan sangat-sangat sejuk minus 30 ya. Sampai beku tadi kita lihat ya, dia punya ini pun, dia punya bulu mata sudah ada saljunya dekat sini dan apapun itu banyak yang beku. Tadi askar Malaysia tak satu pun yang dilarikan ke hospital disebabkan kesejukan ya. Sedangkan mereka-mereka yang daripada New Zealand, daripada British, Singapura juga ada tadi, daripada Australia, mereka kan ada juga ya kan musim saljunya, tapi mereka yang tak terbiasa dengan salju ataupun yang kesejukan. Ternyata Malaysia tak ada satupun yang dilarikan ke hospital disebabkan kesejukan. Tadi cuma ada seorang saja, itu pun bukan disebabkan sejuk ya, disebabkan katanya terseleo ya, gitu. Melainkan kalau askar-askar daripada negara lain itu mereka sudah pakai sleeping bag, sudah sejuk. Sedangkan askar Malaysia di situ tengah duduk-duduk minum kopi pula. Boleh sempatnya lagi mereka minum kopi, main apa tadi katanya, lari-lari macam itu. Wow, sangat luar biasa. Padahal kita di Malaysia ini kan tak terbiasa dengan sejuk karena kita di sini kan panas juga kan. Tapi itulah ya hal yang luar biasanya. Dan tapi tadi seperti dikatakannya, ini bukan untuk membuat malu askar daripada negara lain, cuma mau menunjukkan kehebatan askar di Raja Malaysia. Seperti itu. Jangan anggap sepele terhadap negara yang macam Malaysia juga, negara kecil, tapi kalian boleh tengok sendiri itu hari Sari pernah reaksikan juga askar Malaysia yang mereka itu tetap maju ya. Padahal askar daripada negara lain itu sudah berundur, tapi askar Malaysia tetap maju ke depan. Nah, nanti Sari akan reaksikan lagi tentang Sari ada pernah dengar lah ya dan baca itu askar Malaysia dihantar ke Bosnia. Nantilah ya Sari akan reaksikan, Sari cari tahu dulu macam mana info-infonya. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Kalian orang Malaysia pasti bangga dengan ini. Oke, so terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye teman-teman.